Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita membuka minggu baru hari ini. Sudah tentu banyak fokus dan juga tumpuan kita. Jumaat lalu, DOSM dan Bank Negara mengumumkan berkenaan dengan prestasi KDNK suku kedua 2023. Banyak lagi cerita-cerita di peringkat ASEAN dan juga berkenaan dengan pemerkasaan belia akan kita bawakan sepanjang 1 jam ini. Okey, baik. Bercakap soal data ataupun apa yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga DOSM Jumaat lalu, saya nak terus sahaja bersama dengan Nina Rozman, di mana Nina, kalau kita telitikan ekonomi Malaysia menyederhana sekitar 2.9% pada suku kedua 2023. Mungkin Nina boleh kongsikan berkenaan dengan data yang dikeluarkan oleh DOSM. Bagaimana sebenarnya prestasi ekonomi Malaysia untuk terutamanya dalam suku kedua 2023, Nina? Baik, terima kasih Harik. Sudah tentu apabila kita sudah tahu apakah angka ataupun prestasi ekonomi ketika ini, bagaimana untuk kita lihat kesihatan ekonomi pada ketika ini, kita harus compare iaitu angka ataupun hasil sebelum ini. Sudah tentu saya akan kongsikan bagaimanakah perincian keluaran dalam negeri KASA untuk suku tahun kedua 2023 yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM. Seperti yang Harik cakap tadi, kadar pertumbuhan KDNK telah tumbuh sederhana sebanyak 2.9%. Kalau kita lihat, ia lebih rendah berbanding suku pertama, suku sebelum ini ia yang telah mencatatkan sedikit lebih tinggi sebanyak 5.6%. Tetapi kalau kita nak buat perbandingan antara suku kedua dengan suku sebelum ini, suku pertama, dengan kalau kita lihat juga perbandingan untuk suku tahunan, kalau anda lihat iaitu suku tahunan telah mencatatkan sebanyak 377.9 bilion ringgit. Ini adalah angka untuk suku kedua tahun ini. Manakala kalau kita buat perbandingan, ia lebih rendah sedikit ya untuk suku sebelumnya yang telah mencatatkan sebanyak 381.0 bilion ringgit. Manakala kalau kita buat perbandingan antara tahunan, suku tahun kedua perbandingan tempoh sama pada tahun lepas, ia lebih rendah, ia lebih tinggi, yang telah mencatatkan sebanyak 367.4 bilion ringgit. Okey, nilai KDNK suku kedua kita lebih tinggi, iaitu lebih rendah berbanding suku sebelumnya pada tahun ini, manakala tapi ia lebih tinggi berbanding tempoh sama pada suku sama pada tahun lepas. Okey, kalau ini adalah perincian yang untuk anda lihat secara keseluruhan bagaimanakah kadar pertumbuhan KDNK kita. Kalau anda nak lihat bagaimanakah pergerakan untuk suku tahunan, kalau anda teliti di sini daripada 2021 hinggalah 2023, kita dapat lihat ini adalah KDNK yang kita dapat lihat perbandingan antara suku. Kalau anda teliti pada suku kedua 2021, ia ada berada lebih lingkungan 100 bilion ringgit di sini. Namun kalau anda teliti pada 2021, ia telah mencatat penurunan yang amat rendah pada suku ketiga. Manakala pada tahun lepas 2022, kita dapat lihat trend meningkat untuk KDNK kita mengikut suku tahunan. Tapi di sini kalau anda teliti pada 2023, perbandingan suku pertama dengan suku kedua tahun ini, anda dapat lihat penurunan pada pergerakan kadar pertumbuhan KDNK kita. Seterusnya kalau kita nak lihat untuk secara lagi terperinci bagaimanakah bulan ke bulan. Okey, bulan ke bulan kalau kita lihat lebih untuk 3 bulan suku pertama kedua 2023 iaitu April, Mei dan Jun, kalau kita lihat prestasi dia naik turun ya. Menjederhana, pada April 0.7%, pada Mei 5.6% melonjak. Pada Jun ia telah menurun 2.4%. Kecil kan? Okey, saya besarkan. Prestasi April hingga Jun yang seperti yang saya kongsikan tadi, pertumbuhan dia kita dapat lihat bercampuran. Pada April ia mencatat 0.7% pertumbuhan KDNK dan pada 5.6% mencatat pada paras 5.6% pada Mei. Manakala Jun telah mencatatkan sebanyak 2.4%. Dan kalau anda lihat bagaimanakah siapakah yang beri sektor mana yang beri sumbangan kepada prestasi hasil ekonomi kita untuk suku kedua, sudah tentu ia disumbang oleh sektor perkhidmatan sebanyak 4.7% sumbangan untuk suku kedua tahun ini. Manakala kita dapat lihat prestasi yang telah menyumbang kepada hasil ekonomi diikuti juga dengan sektor pembinaan di mana ia telah mencatatkan sebanyak peningkatan 6.2%. Manakala sektor yang masih rendah ataupun kita lihat merosot adalah sektor pelombongan dan perkuaran telah mencatat negatif 2.3%, manakala pertanian mencatatkan negatif telah merosot lagi negatif 1.1%. Dan seterusnya kalau kita nak lihat bagaimanakah prestasi ekonomi mengikut perbelanjaan, kalau anda teliti daripada kiri skrin anda menunjukkan perbelanjaan penggunaan akhir swasta telah menurun sikit pada suku kedua tahun ini kepada 4.3% daripada 5.9%, manakala pembentukan modal tetap KASA meningkat pada suku tahun kedua iaitu 5.5% lebih tinggi sedikit berbanding suku tahun pertama tahun ini.
Manakala perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan juga meningkat ya, daripada negatif terus naik 38% untuk suku kedua tahun ini. Manakala ekspor kita dapat lihat semakin menurun, daripada negatif 33% jatuh negatif 9.4%, dan import juga menurun negatif 97% berbanding suku tahun pertama tahun ini. Kalau anda lihat, tiga perbelanjaan penggunaan akhir swasta meningkat, pembentukan modal tetap kasar dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan adalah antara pendorong kepada pendorong kepada prestasi ekonomi kita untuk suku kedua, manakala ekspor dan import telah merosot. Dan ini adalah antara data seri masa kalau anda lihat daripada sebelum pandemik COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, KDNK kita, kalau kita lihat bagaimanakah nilai dan hasil pertubuhan KDNK, kalau kita lihat di sini sepanjang prestasi mengikut suku sebelum pandemik, pra-pandemik, anda teliti stabil je. Tidak naik turun, namun pada seperti yang kita dapat jangkakan pada pandemik COVID-19 di mana kita dilanda krisis kesihatan termasuk krisis ekonomi, kita dapat lihat KDNK amat turun. Kita telah mencatatkan dalam angka negatif. Manakala tahun 2021 kita masuk ke fasa pemulihan, kita dapat lihat KDNK kita meningkat pada suku kedua 2021, namun ia telah jatuh balik pada suku ketiga tahun 2021, dan kita dapat lihat semula trend meningkat kepada KDNK nilai dan hasil kita masuk suku keempat 2021 sehinggalah tahun 2022, sehinggalah suku ketiga ia telah konsisten mencatatkan peningkatan pada 384.9 bilion ringgit suku ketiga tahun lepas. Manakala kita dapat lihat trend penurunan pada tahun lepas, mulanya masuk suku keempat 2022 kita dapat lihat sedikit trend menyederhana menurunlah, sehinggalah kita mendapat angka terkini iaitu sebanyak 2.9% berjumlah 377.9 bilion ringgit untuk suku kedua tahun ini, Haris. Ini adalah antara yang dapat saya kongsikan perincian yang kita dapat teliti KDNK mengikut suku kedua daripada bulanan, suku ke suku sehinggalah tahunan, Haris. Okey, baik. Terima kasih Nina atas perkongsian tersebut. Okey, jadi untuk waktu ini kita nak terus sahaja membincangkan dan memperincikan berkenaan dengan perkara ini. Profesor Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini, pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SEFB Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam, Haris. Dr. Irwan, melihat kepada isu ataupun meneliti berkenaan dengan pengumuman KDNK suku kedua 2023, 2.9%, adakah dalam jangkaan doktor ataupun jangkaan doktor sebenarnya meleset, mungkin lebih tinggi daripada 2.9? Bagaimana, Doktor? Bagi saya, dari segi jangkaan tu saya tak berapa terkejut. Cuma mungkin saya terkejut orang yang terkejut dengan data inilah. Tapi yang pentingnya bagi saya adalah dari segi perasaan saya lah. Sebab saya sebenarnya agak risau dengan data terkini ataupun kita kata prestasi terkini ekonomi kita ini. Kerana kalau saya lihat dalam konteks ini adalah satu simptom dari segi bagaimana kita tidak dapat mengekalkan momentum pemulihan ekonomi kita pasca pandemik. Saya kata simptom. Jadi simptom ini saya fikir perlu dititik beratkanlah. Saya tidak setuju jika kita hanya melihat ini sebagai satu keadaan kita kata ini faktor luaran ataupun kita kata ini sebab nilai asas yang tinggi. Sebab ini saya fikir satu simptom yang agak sistemik dan struktural yang mana kalau kita tidak atasi dia akan atau kita tidak tangani secara lebih serius, dia akan menjejaskan bukan sahaja dari segi sasaran kita pada tahun ini tetapi juga prestasi ekonomi kita di masa mendatang. Ini penting kerana Haris, bagi saya dalam konteks tahun 2023 ini saya melihat harapan yang boleh diletakkan hanyalah pada suku kedua ini. Kerana pada separuh masa kedua tahun ini sebenarnya keadaan menjadi lebih mencabar ya, dan ini akan sekaligus memberi kesan kepada strategi dan juga apa yang cuba nak disarankan di dalam ekonomi madani. Kerana kita tahu ekonomi madani itu dilancarkan pada suku ketiga lah kan. Jadi dia bukan suku kedua, tetapi kalau kita berada pada momentum pertumbuhan ekonomi seperti ini, saya risau dia akan memberi kesan lah kepada sasaran ekonomi madani itu sendiri. Kerana kalau kita menggunakan analogi
ekonomi madani itu sebagai sebuah rumah. Kita nak tingkatkan ceiling dia, kita nak tingkatkan lantai dia. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dalam konteks analogi ini kita lihat sebagai ceiling itulah. Jadi bayangkan kalau ceiling itu tidak dapat ditingkatkan, kita cuma meningkatkan lantai. Jadi saya fikir rumah tu nanti akan jadi cacat kerana nanti mungkin dia terlalu peningkatan dalam lantai tidak dapat meningkatkan ceiling. Saya fikir dia akan menjejaskan dari segi keseluruhan naratif ekonomi madani itu, kerana kita perlu ingat walaupun ekonomi madani itu melihat kepada pelbagai aspek yang kita lihat pun secara yang bukan hanya melihat kepada ekonomi tetapi dari segi ketamadunan, sosial, tetapi kita harus faham bahawa sasaran utamanya itu juga masih lagi KDNK kerana kita nak mencapai menjadi negara 30 terbesar di dunia. Bila kita kata nak jadi 30 terbesar di dunia ni, apa yang kita kata besar ni? KDNK lah. Jadi kita menggunakan ukuran KDNK. Kita masih lagi menggunakan ukuran KDNK mana kita nak jadi 30 teratas. Sekarang kita berada pada tangga 36. Dekat saja, tapi kita tidak boleh abaikan bagi saya lah simptom kelemahan di dalam keputusan ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun prestasi terkini ekonomi kita pada suku kedua ini. Dr. Irwan menyebut berkenaan dengan sasaran, Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Rashid optimis ekonomi negara kekal di landasan tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% tahun ini. Pandangan doktor berkenaan dengan perkara ini? Ya Haris, ini bergantung kepada pelbagai faktor. Kita tahu juga faktor utama daripada apa yang kita nak lihat moving forward ini juga dari segi keadaan ekonomi global. Itu kita tidak nafikanlah, terutamanya prestasi ekonomi negara China ini. Kita jangkakan, kita ni bukan sahaja Malaysia, dunia menjangkakan bahawa negara Malaysia, ekonomi kita bersedia mengatur langkah bagaimana kita nak mengurus jangkaan peningkatan dalam ekonomi China selepas daripada dasar zero covid policy itu. Tapi hakikat dia opposite. Jadi sekarang kita nampak satu keadaan yang agak merudum secara yang struktural dengan berlakunya deflasi, masalah dalam sektor hartanah mereka, berlakunya dari segi peningkatan dalam pengangguran golongan muda. Jadi ini memberi kesan terhadap ekonomi kita, apatah lagi berlakunya trade war yang saya lihat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dengan negara China. Tetapi itu yang saya katakan tadi, Haris, kita perlu mencari satu usaha, sebab bagi saya ini pun ada dia punya kebaikan juga kalau kita bijak mengatur strategi, kerana dari segi relocation itu yang berlaku di negara China sepatutnya boleh juga mendapat manfaat di negara kita. Begitu juga dengan bagaimana usaha-usaha dasar-dasar spesifik yang perlu kita lihat lah dari segi perdagangan. Kita tahu suku kedua ini prestasi perdagangan kita memang agak teruk. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa ada strategi yang boleh memberikan hasil yang positif kepada kita akibat daripada keadaan tidak menentu di negara terutamanya ekonomi China dan juga perang dagang antara Amerika Syarikat dengan China itu. Ini penting dan sebab itu saya katakan kita perlu ada strategi yang jelas terutamanya dalam konteks platform yang boleh kita gunakan seperti RCEP dan CPTPP, yang mana secara bagi saya lah di dalam dalam kerangka Malaysia Madani itu tidak disentuh berkenaan dengan RCEP dengan CPTPP ini. Saya faham ada dikatakan mungkin akan disentuh di dalam pelan induk perindustrian dan sebagainya. Tapi kita perlu faham, pelan induk perindustrian ini hanyalah pelan induk perindustrian. Maksudnya dia bukanlah satu kerangka baru. Kita sudah ada pelan induk perindustrian sejak tahun 1986 lagi. Pelan induk perindustrian pertama. Lepas itu pelan induk perindustrian kedua pada tahun 1996. Lepas itu ada pelan induk perindustrian pada tahun 2006. Jadi ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Begitu juga dikatakan nanti kita ada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Jadi ini pun hanyalah kajian separuh penggal. Tapi asas itu 9 fokus utama perlu kekal dari segi sasaran-sasaran, dari segi apakah 14 pemacu perubahan dia, 3 tema dia, 4 pemangkin dasar, semua itu kekal.
Jadi tidak banyak perubahan yang kita dijangkakan. Jadi saat itu saya lihat menuju ke hadapan, kalau kita nak pastikan bahawa balik kepada persoalan Haris tadi, 4 hingga 5% itu dapat dicapai, yang bagi saya agak sukar lah. Agak sukar. Kita perlu ada strategi baharu untuk memastikan bahawa kita dapat melihat kelemahan yang kita lihat dalam prestasi pertumbuhan ekonomi kita pada suku kedua ini. Contoh bagaimana kita nak meningkatkan kita punya nilai dagangan, ekspor kita, dan juga bagaimana kita nak meningkatkan kembali kita punya sektor pembuatan yang agak lemah 0.1%, dan yang penting sekali adalah sektor pertanian, kerana sektor pertanian yang merosot ini seperti yang disebutkan, yang dihuraikan oleh Nina tadi, memberikan gambaran yang agak lebih luas dari segi isu ataupun usaha untuk membasmi kemiskinan tegar, usaha untuk menangani masalah kos sara hidup. Ini semua, Haris, bagi saya perlu ada satu rombakan yang menyeluruh jika kita ingin memastikan bahawa sasaran untuk mencapai 4 hingga 5% dalam tahun ini itu dapat dicapai. Ya, Dr. Irwan, sedikit berkenaan dengan menyebut tadi berkenaan dengan pertanian. Satu, apa yang dinyatakan oleh Gubernur adalah berkenaan dengan El Nino, cuaca dan sebagainya. Itu mempengaruhi pertanian. Tetapi dari segi, ini perkara paling penting, iaitu perbelanjaan domestik. Nampaknya rakyat lebih berhati-hati, jika boleh saya katakan begitu, dengan monetary policy. Kita lihat peningkatan OPR dan sebagainya, inflasi yang dilihat mungkin sedikit menyederhana. Dari segi pertumbuhan perbelanjaan ini akan terus kekal positif pada separuh kedua tahun ini, pandangan doktor? Kebergantungan kita terhadap domestic consumption ini, bagi saya pun boleh diteruskan, dan saya tidak menjangkakan mungkin dia akan berada kepada teritori yang negatif. Namun begitu, kita juga faham bahawa ada kekangan menuju ke hadapan dari segi permintaan domestik ini, kerana walaupun dikatakan inflasi memang sudah menurun, tetapi hakikatnya kos sara hidup itu sudah semakin meningkatlah. Kalau kita pergi beli barang dekat kedai runcit apa tu, beli makanan mentah semua, barang kan naik. Dan ini memang kalau kita dah tengok inflasi itu dah diagregatkan dan dipuratakan, memang tak nampak lah kan. Jadi dia dah hilang lah dekat sana. Tapi ini yang dirasai, dan isu utama di sini adalah pendapatan lah. Sebab pendapatan masih lagi tidak berubah, dan ini menyebabkan kuasa beli rakyat semakin lama semakin terakis, dan ini saya fikir akan meningkatkan lagi dari segi masalah hutang negara, hutang isi rumah, maaf saya. Jadi saya fikir hutang isi rumah ini sepatutnya perlu diberi tumpuan daripada hutang negara, sebab bagi saya hutang negara itu pada ketika ini berada pada tahap yang boleh saya fikir terkawal sebenarnya, dan kita patut lebih memfokus kepada hutang isi rumah ini supaya kita dapat menggalakkan dan juga meningkatkan kembali momentum penggunaan swasta yang saya fikir menuju ke hadapan pun memang akan menjadi pemacu utama dalam pertumbuhan ekonomi kita, kerana ini adalah satu faktor yang kita boleh kawal. Kalau kita kata faktor luaran itu, mungkin ada perkara yang kita tak boleh kawal lah. Kalau ada berlaku sesuatu, contohnya risiko kemelesetan ekonomi global dan sebagainya. Jadi itu perkara yang mungkin di luar jangkaan kita. Tapi dari segi pengukuhan ekonomi domestik ini, saya fikir kita boleh kawal dan kita boleh laksanakan bukan saja dalam jangka masa panjang. Ini saya fikir adalah low hanging fruit. Ini benda yang kita boleh lakukan dengan kadar yang segera. Dr. Irwan, berbaki lebih kurang dalam seminit perbincangan kita ini, menyebut berkenaan dengan risiko. Unjuran kita tak boleh lari tentang risiko. 3 risiko utama lah yang mungkin boleh menjejas kestabilan ekonomi negara ketika ini. Secara ringkas seminit ini, Doktor. 3. Okey, jadi yang pertama tu saya fikir perlu ada lebih detail dari segi apakah dasar-dasar yang kita nak. Sebab bila kita kata nak mencapai kestabilan ekonomi itu, apa yang penting adalah kita mempunyai dasar yang spesifik dan juga hala tuju yang bagi saya jelas di moving forward itu. Yang kedua ialah dari segi
kestabilan politik. Kestabilan politik itu pun penting untuk kita cuba mengekalkan, sebab kita tidak mahu seperti kita lihat apa yang berlaku pada tahun 2018. Kita lihat apabila berlakunya perubahan politik menyebabkan penjunaman di dalam kita punya trajektori pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kita tidak mencapai status negara berpendapatan tinggi itu. Jadi itu penting, kestabilan dan juga kelangsungan. Dan saya fikir akhir sekali itu semua pun tahulah execution matters. Kalau kita tidak dapat execute dan juga kita nak memastikan rakyat dapat rasai jadi kita bukan hanya nak tunjukkan data, tapi yang pasti itu kita pastikan rakyat dapat rasai. Jadi ini pun kita dapat lihatlah daripada keputusan pilihan raya negeri lepas. Saya fikir kerajaan pun dapat memahami apa yang perlu dilakukan dari segi program-program dan juga prestasi ekonomi menuju ke hadapan. Okey, baik, sudah tentu pelaksanaan itu satu perkara yang cukup penting sekali diberi fokus oleh kerajaan pada ketika ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, dan segalanya akan kami rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.